Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita lagi di Rancangan Kaunselor Berdaftar Dr. Muhammad Zahir bin Mazahir. Dan insya-Allah hari ini saya ingin berkongsi tips tentang cara untuk membina keyakinan diri bagi tahun 2021. Pada hari ini yang dimuliakan, alhamdulillah, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kita lagi di Rancangan Kaunselor Berdaftar Dr. Muhammad Zahir bin Mazahir. Jadi para hadirin sekalian, apa yang saya nak sentuhkan untuk pada hari ini adalah kita melihat, kita mengkaji, kita muhasabah apa yang kita lakukan, apa yang kita jayakan, apa yang kita konkretkan bagi tahun 2020. Dan insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan tentang pengalaman saya sewaktu mengendalikan sesi kaunseling, beserta juga bagaimana untuk kita membangunkan potensi yang ada pada diri kita. Untuk para hadirin sekalian, pertama sekali 5 tugasan ataupun 5 tips macam mana kita untuk membina keyakinan yang baru bagi tahun 2021. Tips yang pertama adalah, sebelum ini barangkali mungkin kita berada di belakang, barangkali mungkin kita agak kelewatan, mungkin juga barangkali kita melihat kepada satu dimensi yang berlainan. Mulai tahun 2021, apa yang saya sarankan adalah pertama sekali duduk di hadapan. Dalam mana-mana perjumpaan sekalipun, datanglah seawal mungkin dan anda perlu untuk duduk di bahagian hadapan. Sebab apa? Kebanyakan orang ni suka duduk di bahagian belakang. Ya, yang mana kita lihat antaranya adalah kerana tidak mahu menonjol. Ini yang biasa yang dilakukan. Tak kiralah sesiapa sekalipun, kita tak nak ditonjolkan. Sebab apa? Alasannya adalah disebabkan oleh keyakinan diri kita yang agak rendah. Ya. Jadi para sekalian, mulai 2021, binalah keyakinan diri anda. Cuba hadir awal sebelum waktunya. Okey, biar orang nampak anda menonjol. Biar tak kisah. Apa yang kisahnya adalah ramai orang, ramai orang yang berjaya adalah orang yang menonjol, orang yang ke hadapan, orang yang tidak menunggu saat-saat keemasan, tetapi dia duduk di hadapan. Dia meneruskan agenda, iaitu mencari ilmu dan juga progresif pada dirinya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah pandangkan matanya. Maksudnya di sini, kaunselor, ya, pengalaman saya lah, kaunselor ataupun ahli psikologis, menilai seseorang. Kita menilai seseorang melalui cara dia menggunakan mata. So that's why lah dalam sesetengah bahagian kita melihat kepada kaedah VARK ataupun Visual, Oral, Audio, Read and Write dan Kinesthetic. So apa yang kita lihat adalah dari segi postur matanya. Ya, biasanya, ini kajian lah. Biasanya orang yang takut bertentang mata, dia menganggap dirinya saya berasa lemah dan rendah diri. Saya berasa lemah dan rendah di hadapan kamu. Saya takutkan kamu. Saya rasa bersalah. Ya, saya takut apabila kita bertentang mata, kamu dapat tahu segala-galanya dalam hidup saya. Jadi dengan kata lain, kita takut. Apabila kita takut memandang mata, bermakna kita menyimpan 1000 kerahsiaan. Jadi para hadirin sekalian, mulai 2021, binalah keyakinan diri anda. Apabila kita memandang seseorang dengan yakin, maka sebenarnya kita berkata secara tersirat, saya adalah jujur. Saya yakin dengan kenyataan apa yang saya sampaikan. Jadi para hadirin sekalian, sebenarnya mata tu adalah memerankan peranan yang penting. Ya, dan corak kita melihat di atas, kita melihat di bawah, kita melihat kiri dan kanan, itu menggambarkan keadaan pemikiran kita. Ya. Okey. Saya ingin berkongsi sedikit berkaitan tentang pengalaman saya sewaktu berada di Darul Quran Jakim sebagai seorang kaunselor sejak tahun 2015 sehinggalah hari ini.
Dan sedikit sebanyak, okey, ada 2 lagi tips yang saya akan kongsikan, dan anda pastinya tunggu 2 tips yang cukup bernilai, cukup bermakna dan cukup bermanfaat. Tapi sebelum tu, izinkan saya untuk berkongsi pengalaman supaya para hadirin sekalian dapat mengetahui, dapat mendalami bagaimana kejayaan yang telah unit kaunseling Darul Quran bina sehinggalah menjadikan sebuah unit yang diperlukan dan juga memberi perhatian yang terbaik untuk pelajar tahfiz. Okey, saya mulakan dengan perkongsian pertama bagi tahun 2015. Ya, para hadirin sekalian, pengenalan, sebagai pengenalan pelajar Darul Quran. Okey, di Darul Quran kita ada program pensijilan tahfiz di QUM yang mana pelajar belajar di Darul Quran selama 18 bulan, dan pelajar-pelajar ini merupakan pelajar daripada background sains yang akan masuk dalam bidang perubatan, engineering, saintis dan sebagainya. Kita ada program diploma tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat yang mana pelajar ini akan masuk ke habis tahap pengajian dari peringkat diploma, masuk ke universiti awam dan juga di Mesir, di Syukran dan sebagainya. Dan kita ada program ijazah sarjana muda Al-Quran dan Sunnah yang mana kita collaboratekan antara USIM dengan Darul Quran. Dan kita ada program sijil asas tahfiz, dan kita ada program sijil kemahiran tahfiz. Sijil kemahiran tahfiz ni dia lebih kepada pengurusan masjid. Ini antara gambaran yang saya boleh kongsikan background pengajian tahfiz di Darul Quran Jakim. Dan para hadirin sekalian, di unit counselling, bila saya masuk ke Darul Quran, apa yang saya clarifikan adalah macam mana kita nak membantu pelajar tahfiz. Pertama sekali, sebagai seorang kaunselor, kita tak boleh bergerak seorang diri. Sebagai kaunselor, kita perlu melihat dari segi macam mana kita nak membantu pelajar, macam mana kita nak membantu organisasi di Darul Quran. Jadi apa yang saya lihat adalah pertama sekali macam mana rapport kita bersama dengan pelajar tahfiz. Dan apa yang saya usulkan di sini, alhamdulillah, bagi pelajar diploma, sijil dan ijazah, saya telah mewujudkan satu jawatankuasa unit kaunseling yang terdiri daripada pelbagai semester di bawah naungan unit kaunseling Darul Quran yang dinamakan sebagai tim kaunseling Darul Quran. Antaranya adalah pelajar SONIC, Squad of Nifty of IQ Rank, yang mana pelajar daripada kalangan pelajar pensijilan tahfiz. Dan apa yang kita buat di bawah unit counselling adalah pelajar ini membantu kaunselor, okey, dari segi membantu rakan-rakan yang berhadapan dengan dilema, isu, khususnya dari aspek tahriri dan syahwawi untuk menghafal Al-Quran. Kebanyakan rata-rata pelajar di sini adalah pelajar yang excellent pengajian, tetapi bila masuk ke Darul Quran, transisi dan perubahan. Yang kedua adalah dari segi program kelab fasilitator Darul Quran, yang mana kelab KEFDA ini menonjolkan di segi da'i hufaz, dari segi credibility, soft skill, hard skill dan sebagainya. Ini di kalangan pelajar diploma tahfiz. Kita ada iCare. iCare ini yang di kalangan pelajar ijazah sarjana muda Al-Quran dan Sunnah, yang mana peranan iCare ini adalah membantu kaunselor, okey, untuk melihat mana-mana rakan-rakan pelajar yang berhadapan dengan dilema. Dilema yang dimaksudkan adalah dari segi prospek pengajian, yang kedua dari segi bimbingan rakan sekuliah dan sebagainya. So benda inilah yang amat diperlukan oleh kaunselor bersama dengan pelajar tahfiz. Dan kita ada peers dakwah. Dakwah sebelum ini di bawah peers dakwah ni kita memberi satu kekuatan sebab dia ada subjek psikologis Islam, ya, psikologi Islam. Dan kita ada OQMP, kita ada counselling research team CRT, yang mana counselling research team membantu unit counselling melihat dari segi kaedah pembelajaran, kaedah psikologis menggunakan VAK ataupun VARK. Dan satu lagi kita ada tim akrab Darul Quran. Tim akrab Darul Quran ini daripada pegawai, pensyarah dan juga rakan-rakan yang progresif bersama dengan unit kaunseling di Darul Quran. Ini antara isunya. Dan para hadirin sekalian, 2015 kita wujudkan tim kaunseling Darul Quran yang daripada pelajar-pelajar yang ada, dan alhamdulillah hari ini mereka telah berkembang dengan lebih pesat, dengan jauh, dan saya yakin dan saya percaya mereka ini adalah bakal ustaz dan ustazah yang cukup hebat di persada Malaysia dan juga di dunia lah. Dan ini adalah program progres yang kita buat. Kita bersama dengan pelajar, kita mengindahkan gotong royong menceriakan pondok kaunseling. Lagi daripada itu, aktiviti yang kita laksanakan,
ya, beserta juga apa yang saya nak sentuhkan di sini, duduk di hadapan. Duduk di hadapan maksudnya apa yang saya buat adalah saya mengajar pelajar ini macam mana untuk beri perkhidmatan secara santai kepada pengunjung, dan kita mengajar mereka macam mana untuk berkomunikasi. Ini yang paling penting sekali untuk membina soft skill, jati diri dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini antara satu sokongan yang cukup baik dan menjayakan segala perancangan. Yang mana perancangan ini kita menjadikan pelajar ini sebagai rakan pembimbing. Ini antara yang telah dilakukan bagi 2015. Okey. Dan seterusnya kita dari segi peranan antara satu sama lain yang kita gambarkan. Ini bagi tahun 2015 di bawah unit counselling di Darul Quran. Kita collaborate bersama dengan unit counselling di USIM. Dan bagi tahun 2016, apa yang kita buat adalah kita ada mesyuarat bersama dengan pelajar dan juga tim akrab Darul Quran. Dan ini antara hasilnya collaborate kita bersama unit counselling dan juga pelajar tahfiz. Alhamdulillah, satu semangat yang kuat, satu semangat yang jitu. Dan ini yang saya katakan, duduk di hadapan. Tips yang pertama adalah duduk di hadapan, yang mana kita membinakan keyakinan diri dan juga dengan orang lain. Dan bagi tahun 2016 juga unit counselling membawa pelajar tahfiz duduk seiring di Putrajaya dengan kita bersama dengan JPA dalam persidangan psikologi pengetahuan awam 2016. Dan kita buka kita mencapai boost pengenalan unit counselling Darul Quran di peringkat JPE dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini adalah penghasilan yang boleh katakan kita berkongsi. Malahan ini yang kita proposekan. Pandangan matanya, maksud pandangan matanya di sini adalah tuan-tuan dan perempuan boleh melihat, bina keyakinan diri anda, yang mana yang saya masukkan pandangan matanya adalah pandangan mata yang orang melihat. Orang melihat dari segi kualiti kita, orang melihat dari segi kepimpinan kita. Dan saya boleh katakan ini antara pelajar, ini pelajar kaunseling yang pelajar tahfiz yang menunjukkan kewibawaan mereka, pengetahuan mereka, dan ini yang boleh katakan apa yang saya hasratkan di sini adalah mewujudkan satu paradigma ke arah hufaz yang profesional. Ya, ini antara aktiviti yang dilakukan. Okey. Dan banyak lagi yang kita tonjolkan 2017. Okey, progres yang dilaksanakan sehinggalah kita melawat ke Kompleks Islam Putrajaya bersama dengan tahfiz dan juga ramai di kalangan masyarakat sekitar yang mendapatkan fasilitator daripada pelajar tahfiz ini. Dan alhamdulillah unit counselling sedikit sebanyak memberi satu iltizam, ilham dan juga kekuatan untuk kita maju, untuk kita membimbing ke arah yang lebih progresif. So tuan-tuan dan perempuan, ini merupakan salah satu penghasilan yang mana yang saya katakan di sini antara tugasan untuk membina keyakinan baru tuan-tuan dan perempuan bagi tahun 2021 adalah kita perlu duduk hadapan. Yang kedua adalah pandang mata. Pandang mata yang bermaksud adalah kita mencorak, melihat dan kita mempersepsikan pandangan sudut orang ni kepada diri kita. Ini 2017, 2018. Okey. Dan banyak lagi yang saya boleh katakan. Okey, ini antara aktiviti bersama dengan ahli akrab. Okey, apa yang saya terangkan di sini? Okey, nanti saya akan masukkan kepada tips yang ketiga dan keempat. Saya ingat ini saya akan berkongsi ahli akrab tahun 2018 pada sesi akan datang. Okey, para hadirin yang dimuliakan, ini antara topik, antara isu, antara apa yang saya boleh katakan. Tips yang pertama duduk di hadapan, dan tips kedua adalah duduk melihat pandangan matanya. Okey, ini antara yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Dan saya akan masuk juga pada sesi yang seterusnya. Antaranya adalah tips yang ketiga dan tips yang keempat. Okey, sekali lagi para hadirin sekalian,
Okay, 15 minit dah. Jadi saya ingat saya tak berapa lama untuk saya nak berkongsi, sebab kita akan ada lagi sesi yang seterusnya. Walau bagaimanapun, insya-Allah satu lagi apa yang saya nak berkongsikan untuk para anda sekalian adalah tips yang ketiga. Okey, tips yang ketiga adalah berjalan 25% lebih pantas. Macam mana tu? Jika anda melihat, anda memerhati, anda menonton di khalayak ramai, misalnya tempat kerja, pasar raya, stesen bas dan sebagainya, apa kata kita melihat cara orang berjalan, cara pakaian, apakah telatah yang ditunjukkan? Okey, para hadirin sekalian, sebenarnya seronok kalau kita melihat cara seseorang itu berjalan. Saya seronok apabila melihat cara orang berjalan, yang pastinya dia lebih murah daripada menonton wayang, menonton video dan sebagainya, ataupun dengan kata lain kita melihat karakter individu. So, ahli psikologis menyatakan tabiat selekeh, pakaian tak terus ni sebenarnya adalah membawa pada sikap yang kurang menyenangkan pada diri dan orang lain. Ingat sekali lagi, pakaian menentukan siapa diri kita. Dan pakaian selekeh ni yang membawa sikap yang kurang menyenangkan pada diri dan juga pada orang lain. Apa dia? Pakar psikologi ini menyatakan bahawa sikap, karakter, tabiat dapat diubah dengan mengubah gaya dan kelajuan pergerakan ataupun movement. Sekali lagi saya katakan, sikap, karakter ataupun tabiat dapat diubah dengan mengubah gaya dan kelajuan pergerakan anda. Okey. Antaranya, golongan cukup makan atau biasa-biasa, menyatakan menggayakan cara berjalan secara biasa, secara santai, secara tenang, secara tak gopah-gapah. Itu pandangannya. Raut wajah dia, mereka menampakkan sebenarnya saya bukan bagus sangat, saya tak penting sangat. Jadi cara berjalan kita tu menunjukkan movement kita yang bagaimana. Dan sudah pastinya apabila kita tidak ada satu matlamat, kita tidak ada satu tujuan, kita akan bersenang-senangan ataupun yang kata lain kita rasa macam this is nothing to buat sesuatu. Jadi mulai tahun 2021, binalah keyakinan diri anda. Berjalanlah 25% lebih pantas daripada biasa. Ingat, berjalan dengan lebih pantas. Bina keyakinan dan jalan dengan langkah yang mantap dan tegak. Bina keyakinan, cara anda berjalan dengan mantap dan tegak. Dengan demikian, keyakinan anda akan meningkat seimbang dengan langkah anda berjalan. Anda berjalan kaki ataupun sebagainya. Ini berjalan kaki, bukan kita memandu. Cara kita berjalan. That's why dalam kesihatan dia nak kita exercise. Kita berjalan 10,000 langkah. Kita berjalan di tempat kerja dengan tempat parking. So, cara kita berjalan itu sebenarnya membina energize kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, cara mereka berjalan, cara anda berjalan dengan pantas, cara anda berjalan bukan yang pantas, cara anda berjalan dengan langkah yang kuat, dengan langkah yang tersusun, teratur dan cepat. 20% seakan-akan memberitahu dunia, memberitahu orang ramai, memberitahu dunia dan juga pada diri anda, saya mahu ke tempat penting, saya mahu melakukan perkara penting, dan saya yakin saya berjaya dalam perkara yang saya lakukan 15 minit dari sekarang. Jadi, ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita bergerak pantas, kita movement kepada diri kita. Dan sudah pastinya untuk anda membina keyakinan diri, sudah pastinya bukan hanya kita melihat dari segi aspek knowledgeable, bukan kita melihat dari segi aspek
pada diri kita, tetapi kita movement, kita bergerak, kita berjalan dengan keyakinan mantap dan menonjolkan kita seorang yang cergas dan hebat. Okey, alhamdulillah. Jadi saya ingat itu saja dulu perkongsian saya untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang akan datang. InsyaAllah kalau kata besok saya ada ke lapangan, saya akan berkongsikan lagi satu tips yang cukup bermakna dalam diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Jadi sebelum itu saya ingin mengalukan, saya ingin mewawarkan, insya-Allah saya akan bagi yang berkongsi ilmu. Ini ilmu ni insya-Allah ini hasil edisi khas pengurusan emosi dan motivasi kaunseling dalam perkhidmatan menolong bagi tahun 2021. Dan jangan lepaskan peluang ini, jangan lepaskan jangan ketinggalan dalam macam mana kita nak menguruskan emosi dan macam mana kita nak menguruskan motivasi kaunseling ya dalam perkhidmatan menolong. Khusus perkhidmatan menolong ni sesiapa saja, kaunseling untuk semua. Jadi para sekalian, ambillah peluang dan kita dapatkan ilmu apa yang saya boleh sampaikan, dan insya-Allah ilmu ni untuk manfaat pada kita semua. Dan di masa ke semasa saya akan berkongsikan juga tentang kursus kejuruteraan practitioners kaunseling profesional tazkiyah nafs melalui buku modul yang saya kembangkan sekarang ni. Insya-Allah para sekalian, itu saja yang saya kongsikan pada hari ini, dan kita jumpa lagi di ruangan kaunselor berdaftar Dr. Muhammad Zahid Zahir di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I am C.